أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat ilahi kerana dengan izin dan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama menghirup udara yang segar, masih lagi bernafas dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Jadi mengambil waktu yang berbaki dalam beberapa hari saja lagi yang kita bakal meninggalkan Ramadan, suka untuk saya kongsikan satu tajuk berkenaan zakat fitrah. Ya, zakat fitrah tidak asing lagi dalam konteks masyarakat kita sebagai seorang individu Muslim. Kewajipan zakat fitrah merupakan satu kewajipan yang perlu dilunaskan kepada setiap individu Islam. Jika dia kafir, dia tak payahlah bayar zakat. Tapi orang Islam, kita kena bayar zakat. Sama ada orang tua, orang muda, bayi yang masih kecil, ini semua jatuh hukum wajib membayar zakat. Dan hukum ni terletak kepada mereka yang berkemampuan. Jika mereka tidak mampu, maka hukum itu jatuh gugur. Tak payah bayar zakat. Siapa yang tak mampu? Contoh, mereka yang tidak mempunyai keperluan yang mencukupi dalam diri dia dan tanggungan-tanggungan yang di bawah dia. Bagaimana pula dengan orang yang sudah berkahwin? Dia perlu bayar zakat tak untuk tanggungan dia? Ya, kewajipan itu jatuh pada diri dia dan tanggungan-tanggungan yang di bawah dia. Jika dia belum berkahwin, maka tanggungjawab itu terhadap diri dia sendiri. Jadi kita teruskan dengan apa yang ingin saya perkatakan pada hari ini mengenai zakat fitrah. Kita boleh lihat daripada segi maksudnya sendiri, apa tujuan zakat, apa hukum-hukum zakat ni, apa pula dalil-dalil zakat, bila tarikh difadukan zakat, bagaimana pula dengan syarat wajib zakat, siapa golongan yang tidak wajib bayar zakat, bilakah waktu yang sesuai nak bayar zakat, dan yang terakhir sekali, apa kelebihan-kelebihan bila kita dah berzakat. Okey, baik. Kita akan masuk kepada maksud dulu yang pertama. Baik, maksud zakat fitrah. Zakat fitrah merupakan zakat diri yang diwajibkan ke atas setiap individu Muslim, lelaki dan perempuan dalam bulan Ramadan mengikut syarat-syarat yang ditetapkan. Jadi kita dapat lihat dekat sini, diwajibkan ke atas lelaki, perempuan. Dan bila dalam bulan Ramadan, zakat fitrah ini tiada dalam bulan-bulan lain, ikut syarat-syarat yang telah ditetapkan. Jadi nak kata lelaki ke perempuan ke, benda ni wajib kita bayar. Tapi pelik, ada juga golongan yang menolak untuk membayar zakat fitrah ini sendiri. Okey, kita akan masuk kepada seterusnya. Kita pergi kepada apa tujuan berzakat. Apa tujuan kita bayar zakat ni? Yang pertama, untuk membersih dan mencucikan jiwa mereka yang berpuasa daripada perkara yang sia-sia. Dalam kita berpuasa, kita juga tidak sedar, tanpa sengaja, mungkin kita ada melakukan perkara yang sia-sia. Jadi dengan berzakat, kita dapat membersihkan, menyucikan diri kita daripada perkara-perkara sedemikian, perkara-perkara negatif. Dan yang kedua, zakat ini juga kita bayar untuk bantu fakir-fakir miskin dalam mereka membuat persiapan untuk sambut hari raya. Beban yang dialami oleh setiap orang itu berbeza, dan mereka ini sangat memerlukan bantuan daripada mereka yang berkemampuan. Jika bukan daripada kita orang Islam, siapa lagi yang ingin membantu mereka? Baik, seterusnya kita masuk kepada apa hukum bayar zakat. Secara tidak asing lagi, tanpa was-was, tanpa ragu-ragu, hukum mengeluarkan zakat ni adalah wajib. Bukan harus, bukan haram, bukan makruh. Ianya wajib. Kepada siapa? Kepada setiap orang Islam yang merdeka dan mampu keluarkan pada waktu dia. Bila waktu dia? Pada bulan Ramadan. Siapa orang Islam itu?
Dia meliputi golongan orang tua ke orang muda, lelaki, perempuan, sama ada berakal ataupun tidak. Okay, baik. Kita pergi pula kepada dalil. Apa dalil yang menyeru kepada kewajipan membayar zakat? Dalam Quran ada menyebut firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 43. Saya mengambil maksudnya sahaja. Dan dirikanlah kamu akan sembahyang dan tunaikanlah zakat. Dan rukuklah kamu bersama-sama orang yang rukuk. Kita dapat lihat solat, zakat, benda ni termasuk dalam rukun Islam. Yang mana rukun Islam yang 5 merupakan kewajipan fardu atas setiap orang Islam. Dan memetik daripada hadis daripada Ibnu Umar, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memfardukan zakat fitrah pada bulan Ramadan dengan kadar 1 gantang daripada tamar atau 1 gantang daripada gandum ke atas setiap yang merdeka dan hamba, lelaki dan perempuan dalam kalangan orang Islam. Kadar yang diperkatakan, kadar tamar ataupun gandum itu merupakan kadar yang diwajibkan kepada kita untuk membayar. Dan benda ini jatuh kepada seperti yang dikatakan, merdeka, orang yang merdeka atau hamba. Orang lelaki ke, orang perempuan ke, benda ni jatuh hukum wajib kepada mereka untuk membayar zakat. Dan kita masuk pula kepada bila tarikh difardukan membayar zakat fitrah itu sendiri. Seperti yang kita lihat, zakat fitrah ini difardukan pada tahun kedua, iaitu pada tahun yang sama difardukan kewajipan berpuasa pada bulan Ramadan. Dan kita nampak dekat sini, dua perkara ini, zakat dan bulan Ramadan, berkait rapat. Zakat fitrah perlu dibayar dalam bulan Ramadan. Mengambil iktibar daripada tarikh difardukan zakat itu sendiri, jatuh sama dengan tarikh puasa Ramadan. Baik, apa pula syarat wajib zakat? Apa syarat-syarat wajib nak bayar zakat ni? Yang pertama, semestinya orang Islam dan merdeka. Orang kafir boleh ke tak boleh? Tak perlu. Orang Islam saja jatuh kepada mereka. Merdeka. Apa pula maksud mereka? Mereka ini bukan seperti hamba, yang mana hamba tidak boleh buat keputusan kepada diri mereka sendiri. Merdeka ini boleh membuat keputusan kepada mereka sendiri dan tidak terikat dengan keputusan orang lain. Yang kedua, mempunyai harta yang lebih daripada keperluan perbelanjaannya untuk dirinya dan orang-orang yang di bawah tanggungannya pada hari raya dan malamnya. Benda ini macam kita nampak dalam keluarga, ayah dialah yang akan membayar zakat kerana dialah yang menanggung isterinya dan anak-anaknya. Jadi bagi mereka yang tidak mempunyai keperluan mencukupi dalam keluarganya, mereka ini gugurlah hukum membayar zakat fitrah itu sendiri. Dan yang terakhir sekali, wajib zakat fitrah ini bila? Apabila terbenam matahari pada akhir Ramadan. Itu untuk syarat wajib zakat fitrah. Dan kita pergi pula kepada siapakah golongan yang tidak wajib dalam membayar zakat fitrah. Ada berapa? Ada 4 golongan. Yang pertama, sesiapa yang mati sebelum terbenam matahari pada akhir Ramadan. Contohnya mereka meninggal dalam bulan Ramadan, hari pertama ke, jadi benda ini jatuh gugur kepada mereka. Mereka tak perlu bayar zakat. Yang kedua, anak yang baru lahir selepas terbenam akhir Ramadan, lepas 30 Ramadan terbenam matahari, baby lahir, jadi anak ini tidak perlulah kita bayar zakat. Yang ketiga, orang yang memeluk agama Islam bila sudah terbenam matahari pada akhir Ramadan. Dan yang terakhir sekali, tanggungan isteri yang dinikahi selepas terbenam matahari pada akhir Ramadan. Lagi-lagi musim PKP ni, siapa yang tidak mahu berkahwin tapi dihalang dan mengambil keputusan untuk berkahwin, habis buka puasa 30 Ramadan, malam tu juga kahwin. Jadi isteri yang dikahwini itu tidak perlulah kita bayar zakat. Selesai golongan yang tidak wajib membayar zakat, kita pergi pada waktu membayar zakat fitrah. Dalam waktu berzakat ini terbahagi kepada 5 waktu yang harus, waktu yang wajib, waktu yang afdal, waktu yang makruh dan waktu yang haram untuk bayar zakat. Apa waktu yang harus? Bermula daripada awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Dan benda ni dibolehkan. Jadi
dah masuk 1 Ramadan, malam tu juga nak bayar zakat, boleh, tak ada masalah. Harus. Bila jatuh hukum wajib? Apabila selepas terbenam matahari pada akhir bulan Ramadan. Dia tunggu 30 Ramadan baru nak bayar zakat. Itu memang tahap wajib. Kita kena bayar pada waktu tu. Waktu afdal ini adalah merupakan waktu yang paling terbaik. Bermaksud selepas solat subuh pada akhir Ramadan, 30 Ramadan, sampailah sehingga sebelum mengerjakan Hari Raya Aidilfitri, solat sunat Hari Raya Aidilfitri. Dia dah tunggu masa ni juga baru nak bayar zakat. Boleh, tak ada masalah. Kita pergi kepada waktu makruh untuk membayar zakat fitrah. Bila waktu makruh untuk bayar zakat fitrah? Merupakan waktu selepas solat sunat Aidilfitri sampailah terbenam matahari. Ini merupakan waktu yang makruh. Dan akhir sekali, waktu yang haram untuk bayar zakat adalah lepas terbenamnya matahari pada Hari Raya Aidilfitri. Dah sampai terbenam matahari hari raya pertama baru nak bayar zakat. Sepanjang bulan Ramadan 30 hari tak bayar zakat. Nak bayar lepas hari raya juga. Benda inilah yang ditakuti. Jadi ambil peluang ini dalam 30 hari Ramadan tu, bayarlah. Tak jatuh hukum haram, makruh pun nak bayar dalam sepanjang 30 hari dalam bulan Ramadan tu sendiri. Dan akhir sekali kita masuk kepada apa kelebihan berzakat. Yang pertama, dapat menampung kekurangan semasa berpuasa. Berkata Waqi' bin Al-Jarrah, zakat fitrah dalam bulan Ramadan seperti sujud sahwi dalam solat, menampung kekurangan berpuasa, sebagaimana sujud sahwi menampung kekurangan dalam sembahyang. Jika kita tertinggal rukun atau terlupa satu perkara sunat abad, kita dituntut untuk melakukan sujud sahwi, seperti contoh doa kunut dan sebagainya. Dan zakat ini seperti sujud sahwi juga, menampung kekurangan perkara-perkara yang sia-sia yang kita lakukan sepanjang bulan Ramadan tanpa kita sedar, atau kita sedar dengan berzakat dapat menampung kekurangan-kekurangan ini. Yang kedua, zakat dapat membantu fakir dan miskin pada hari raya. Daripada Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, kayakanlah mereka fakir miskin daripada meminta-minta pada hari ini, yakni hari raya. Kebahagiaan orang terletak berbeza-beza. Jadi dengan berzakat ini, apabila kita berzakat, pihak Baitul Mal yang akan mengagihkan harta-harta ini kepada mereka yang memerlukan bantuan. Jadi bila mereka mendapat bantuan ini, mereka dapatlah beli kelengkapan-kelengkapan hari raya. Mereka dapat juga merayakan Aidilfitri bersama-sama macam umat-umat Islam yang lain. InsyaAllah, setiap apa yang dizakatkan, setiap apa yang dibayar itu, InsyaAllah ada ganjarannya di sisi Allah. Besar ganjaran di sisi Allah. Ada pihak yang menolak untuk membayar zakat itu sendiri. Mereka berkata zakat ini mengurangkan harta. Zakat ini menyebabkan mereka muflis. Allah, zakat ini merupakan satu hukum Allah, rukun Islam. Jadi bayarlah. Selagi kita boleh bayar, bayarlah. Jadi setelah kita dengar, setelah kita perhalusi kesemua apa yang saya jelaskan sebentar tadi, dapatlah saya simpulkan bahawa sememangnya zakat fitrah ini merupakan satu kewajipan yang perlu kita lunaskan. Tanggungjawab ini tidak akan terhapus sampai kita melainkan kita mati. Ya, bukan sampai kita mati, melainkan kita mati. Jadi mengambil peluang di akhir-akhir ini, jika mereka masih belum, bagi siapa yang belum membayar zakat, maka silakanlah perlunaskanlah tanggungjawab antum itu semua. Dan bagi mana mereka yang telah membayar zakat, alhamdulillah, akhir kalam, dalam beberapa hari saja Ramadan lagi, dalam beberapa hari saja lagi mungkin sudah Lailatul Qadar atau belum Lailatul Qadar. Rebutlah peluang yang ada dalam beberapa hari yang terakhir ini. Mohonlah keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat daripadanya. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat daripada Ramadan ini. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir batin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.